Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian. Hari ini kita akan belajar cara nak menggunakan water sensor. So di sebelah kanan saya ni ada setup yang menunjukkan mengenai water sensor dan juga LCD yang menunjukkan paras air. Jika saya rendamkan ke dalam, maka paras air yang ditunjukkan adalah meninggi ataupun meningkat, dan di mana saya angkat sensor ini sehingga tidak menyentuh air ataupun menyentuh sedikit saja air, maka paras air yang ditunjukkan adalah sedikit. Jadi kita boleh gunakan water sensor ni untuk membuat kaedah pemantauan tangki sebagai contoh, di mana kalau tangki kita ada air yang berkurang, maka kita akan baca level tu dan pump akan kita aktifkan. Itu sebagai contohlah untuk projek-projek yang berkaitan dengan elektronik. Baik, tanpa buang masa lagi, mari kita lihat macam mana sambungan yang berkenaan bagi kita memahami cara nak membuat setting yang saya tunjukkan ini. Okey, pertamanya kita ada water sensor. So kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini, kita ada water sensor. Water sensor ni dia ada tiga bahagian, iaitu negatif, positif dan juga SS ni adalah signal. Signal dia saya sambungkan kepada AO. Ground akan disambungkan pada ground, di mana ground ni akan loop ke bahagian breadboard ni lah. Breadboard ni penggunaan dia adalah optional, terpulang kepada tuan-tuan dan puan. Kalau nak pasang terus ke Arduino pun boleh, tidak ada masalah. Cuma saya nak tunjukkan dalam breadboard supaya lebih jelas connection yang dibuat itu. Kemudian kita sambungkan juga I2C device dengan kita punya LCD menggunakan ground, VCC dan tak lain tak bukan SDA dan SCL. SDA dan SCL akan disambung kepada A4 dan A5 pada Arduino Uno. So ini setup yang komplit. So mari kita lihat macam mana cara nak buat dia. Baik, jika tuan-tuan dan puan perasan, ini adalah water level sensor saya. Saya keringkan sikit dulu. Okey, ini yang asalnya. Okey, dan tuan-tuan dan puan akan pasanglah basically. Satu bahagian S ni akan masuk kepada signal, akan pergi kepada AO. Kemudian kita ada positif akan pergi kepada VCC, kemudian negatif akan pergi kepada ground. Okey, kalau dah keluar menyala LED ni, maknanya connection kita betul lah. Kemudian untuk kita punya I2C, macam biasa kita ada ground, VCC. Ground akan pergi kepada ground of the Arduino. VCC akan pergi kepada 5 volt Arduino. Kemudian SDA yang warna oranye ni akan kita sambungkan kepada A4, dan juga warna merah tu akan sambung kepada A5 Arduino Uno kita. So setup dia sangat simple, dan selepas kita dah setup, maka kita akan proceed dengan coding. Okey, coding pada hari ini macam biasa saya akan gunakan PictoBlock, salah satu daripada graphical programming. Kredit kepada Steampedia Company yang telah invent di PictoBlock software yang sangat mudah untuk kita interface dan belajar mengenai Arduino dan macam mana cara nak gunakan Arduino pada physical computing. So pertama, anda pergi pada board, anda pilih board yang berkenaan, kemudian anda pergi kepada connect, anda pilihlah anda punya serial connection yang berkaitan. Okey, ini adalah serial connection saya. Apabila anda telah connect, maka anda akan pergi kepada mode di sebelah kanan atas, anda akan pergi kepada upload. Okey, tujuan dia adalah untuk kita setup kita punya Arduino code. Dia akan keluar code dia kat sebelah kanan atas ni. Kat sini code Arduino kita akan keluar. Baik, kalau kita tengok kat sini tadi, kita akan gunakan analog read function ataupun kita akan baca analog level. So apa juga yang keluar pada bacaan saya punya LCD ni adalah basically bacaan analog yang terjadi akibat daripada resistant wujudnya kehadiran air pada paras yang berkenaan, sebab dia ada jalur. Setiap jalur tu ada sensitivity terhadap resistant. So resistant tu pula wujud disebabkan air tu ada ion-ion yang ada di dalam air. Air pipe lah, ini saya pakai air pipe. Baik, cara nak coding dia, pertama anda akan pergi kepada Arduino Uno, anda akan masukkan when Arduino start up, kemudian anda proceed dengan apa yang dipanggil sebagai variables. Dalam sini saya dah namakan variable tadi, dan saya boleh buat balik semula. So cara dia, anda tekan make a variable, anda tulis sini air lah, anda tekan air, dan anda akan set variable tu. Sebelum anda set variable, pastikan anda tekan control dan pilih forever loop. Masukkan forever loop dulu dekat bawah Arduino startup ni, kemudian letakkan variable anda. Okey, di mana set air. Okey, kita akan cakap dengan Arduino set air to. To ni kita akan kata untuk Arduino baca apa. So kita akan cakap Arduino baca pada analog pin A0 yang kita telah set tadi.
Kemudian kita akan buat bacaan lah. So untuk bacaan kita akan pakai serial communication di sebelah kiri bawah ni. Dan kadang-kadang kalau anda baru first time pakai Pictoblocks ni tak ada. So anda kena add extension. Kat sebelah bawah ni ada tulis dipanggil add extension. Anda klik, anda pilihlah extension. Ada banyak lagi extension lain yang saya akan tunjukkan dan share kepada anda, terutama kepada projek IoT lah, Internet of Things. So dalam nak establish communication ni, anda akan masukkan serial communication. Pastikan anda tukar baud rate kepada default baud rate yang biasa, iaitu 9600. Dan masukkan write ni, masukkan tanda write hello world ni. So kita tukar hello world ni dengan air. So cara dia, kita ambil variable tadilah, sebab kita dah specify the variable as a float variable in the beginning. So selepas dah siap ni, maka anda dah boleh upload kod. Tapi saya nak tambah sikit supaya anda boleh lihat pula kepada LCD. So sebelum itu saya kena letakkan apa yang dipanggil sebagai wait, ataupun kita perlu delay 1 saat. Tujuan dia supaya kita boleh bacalah reading tu. So kita upload dulu kod ni dan kita lihat aksi dia selepas saya uploadkan kod ni. So selepas saya uploadkan kod ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan akan lihat kepada apa yang berlaku di serial monitor. Okay, di bawah ni ada serial monitor. Kita boleh tukar baud rate serial monitor kita dan kita ambil kepada 9600. Dan saya akan tunjuk dan sharekan kepada tuan-tuan dan puan sekalian bacaan dia dan juga hasilan dia daripada kamera yang berkenaan. So kalau tengok di sini, kita ada satu kamera dan kita ada kita punya bacaan. So kalau saya naikkan dan saya tenggelamkan sensor ni, maka bacaan dia akan berubah-ubah lah mengikut kepada kedalaman ataupun ketinggian air itu dikesan oleh jalur-jalur sensor pada water sensor ni. Okay, so oleh yang demikian, selepas kita dah boleh interface dengan serial monitor, maknanya kita punya connection ni berjaya. Kita telah berjaya buat satu connection antara Arduino untuk baca reading pada kita punya air. So sekarang ni kita nak tambah baik kita punya kod ni untuk meletakkan apa yang dipanggil sebagai LCD. So cara dia, anda perlu buat initialization dulu. Pergi kepada sebelah kiri, kita ada dipanggil display module. Saya guna I2C, oleh itu saya initialize I2C pada address berikut 0x27. Kalau tak tahu address yang berkenaan, kita kena pakai I2C scanner. Yang itu nanti saya akan cerita dalam video berkenaan. Kalau anda nak tahu, boleh komen kat bawah. Okey, kemudian kita boleh set column. Kat bawah ni kita ada set column. Kita letak di bawah ni set cursor at column 1 row 1. Maknanya barisan atas lah. Kalau anda perasan dekat bawah ni, kita ada ayat atas ni, meter air saya. So ayat tu saya akan tulis di bawah inilah. So saya akan tulis perkataan yang dipanggil sebagai meter air saya. Okey, kemudian selepas saya dah buat meter air saya akan proceed dengan set cursor lagi satu. Okey, set cursor lagi satu ni saya akan letak pada row yang kedua. Saya akan ambil benda yang sama juga, right dekat bawah ni, dan saya akan tukar hello world ni kepada kita punya bacaan air tadi. Tapi sebelum tu adalah baik kalau kita gunakan joining lah. Kita akan join sebab saya ada tulis perkataan kan. Kalau anda perasan dekat bawah ni, kita ada tulis perkataan paras air, double dot dan nilai dia kan. So kita akan buat benda tu dulu. So kita akan ambil control, kita akan ambil variables dan kita akan ambil air ni, kita letak kat sebelah belakang. Kemudian kita akan ambil apa yang dipanggil sebagai paras air. Kita tulis sini, paras air, double dot, space bar, dan kita letak joining paras air dan juga air ni. Okey, selesai. So selepas anda dah selesai membuat interface ataupun coding seperti ini, maka sebenarnya dah selesailah anda punya coding yang paling utama untuk menyatakan mengenai anda punya coding Arduino. Okey, so mari kita lihat apa yang terjadi. So selepas saya dah upload kod tadi, kalau kod tadi berjaya, maka kita akan dapati ada nilai lah yang akan dibaca oleh Arduino. Okey. Okey, so mari kita lihat. Okey, ini bacaan dia. Dan ini interface dia lah. Kalau kita tarik air ni, maka dia akan berkurang. So aplikasi dia tak lain tak bukan, contohnya kalau anda ada mangkuk yang kering, kalau kita tengok kat sini, paras air dia adalah kosong. Dan kalau saya tambahkan air, kita boleh nampak lah paras air itu akan meningkat. Okay? Paras air itu akan meningkat. So kita boleh buat if statement selepas ni. Kita boleh buat if statement lepas ni untuk tengok pula sama ada tangki kita berkurang atau tangki kita lebih. So bila tangki kita dah lebih, maka kita akan off pump. Misal kata macam ni lah contoh. Okay, dah lebih 700, kita akan off the pump. So apabila air telah kosong, maka pump akan on balik untuk fill up the tank. Itu adalah contohlah aplikasi penggunaan water sensor. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sedikit mengenai idea bagaimana nak interface water sensor
dan juga PictoBlocks menggunakan Arduino. Kita akan berjumpa lagi pada aplikasi yang berikutnya untuk saya tunjukkan penggunaan if statement yang saya nyatakan tadi. Itu saja untuk setakat ini. Sekian. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Dan kredit special kepada Steampedia yang invent this product. That's all for this video, guys. Thank you for watching this video. Please do like if you think that this video is cool. And please do also suggest if you think that our content needs to be upgraded or improved, or you have some ideas about new things or new projects that I should explore. And furthermore, a special credit goes to Steampedia company who are invented these PictoBlocks based on the Scratch. And then until next time, see you again. Bye bye.